Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di kawasan yang dinamakan Masjid Tujuh. Dinamakan Masjid Tujuh ni di Madinah Al-Munawwarah sempena tempat berlakunya peperangan Khandaq, di mana setiap sekumpulan sahabat menjaga pos masing-masing, dan dikatakan di sini ada 7 pos penting di mana sahabat menjaga pos tersebut dan memastikan musuh tidak masuk ke dalam parit dan panjat semula ke tempat umat Islam dan membunuh Islam. Jadi mereka tidak dapat bersolat berjemaah di satu tempat seperti mana yang mereka lakukan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman sahabat semua solat di satu tempat sahaja. Tapi di sempena peperangan Khandaq, mereka berada ataupun menjaga pos masing-masing, hinggakan solat berjemaah pun mereka terpaksa solat berjemaah di tempat masing-masing. Dan sahabat sangat menjaga solat jemaah, jadi mereka akan solat bersama-sama di pos masing-masing, dan bagi mengenang pos tersebut, mereka dirikan tempat solat yang sangat sederhana, tapi selepas itu didirikan masjid. Jadi di sini terdapat asalnya 7 masjid. Pertama masjid ada 2 masjid. Satu di atas bukit, satu lagi di kaki bukit. Di atas bukit Masjid Fatah, di kaki bukit Masjid Salman Al-Farisi. Masjid Fatah adalah masjid yang didirikan di atas batu dan dipercayai di situlah Nabi SAW berdoa sebelum berlakunya peperangan Khandaq, memohon supaya Allah Ta'ala memberikan kemenangan pada tentera Islam. Manakala masjid yang di bawah di kaki bukit dinamakan Masjid Salman Al-Farisi, dialah sahabat yang bertanggungjawab mencadangkan digali parit sebelum berlakunya peperangan, dan merupakan satu cadangan yang pelik pada orang Arab. Orang Arab sepanjang zaman tak pernah perang dengan menggali parit. Mereka perang berantakan, berperang selesai, menang-menang, kalah-kalah. Dan jarang mereka menggali parit. Tapi Salman bukan orang Arab, dia berasal daripada Parsi, dan Parsi kalau kita baca sejarah dia, setiap kali peperangan mereka akan buat parit. Jadi pengalaman tu Salman kemukakan kepada Nabi, dan Nabi menerima cadangan tu. Jadi kita boleh tengok macam mana terbukanya Nabi, yang tak pernah dilakukan oleh kaum dia sendiri. Dia boleh terima satu cadangan daripada luar, daripada yang dilakukan di tempat lain. Kemudian bila sebut gali ni bukan mudah juga. Di Malaysia mudah gali parit sebab tanah. Tapi di Saudi ni semua batu dia granit, batu desung tu, batu granit desung. Maknanya kalau gali parit memerlukan kita memecahkan batu, bukan sekadar mengorek-ngorek macam tu sahaja. Dan dalam parit pula, dalam di mana kuda tidak boleh meloncat, dan lebar parit pula kuda tidak boleh merentas menyerbanginya. Jadi untuk mengelakkan kuda digunakan untuk masuk ke kawasan Islam. Jadi bukan satu parit yang kecil, dia parit yang besar dan batunya batu granit. Tapi bila Nabi telah memutuskan gali, mengambil pandangan yang dilakukan daripada masyarakat luar, maka sahabat akur dan mereka berkerumus menggali parit yang panjang daripada Bukit Salak. Ini Bukit Salak nama dia, tempat laku peperangan Khandaq, sampailah merentas ke arah ke dalam sana. Jadi menahan orang yang masuk ke kota Madinah daripada jalan utara selatan, highway utara selatan. Dia ada simpang masuk ke jalan Madinah, jadi mereka sekat di situ. Kemudian ketika menggali itu mereka terpaksa memecahkan batu kan. Jadi ada sahabat yang tak dapat nak pecahkan batu yang besar, batu-batu kecil boleh. Maka Nabi SAW sendiri yang memecahkan batu itu, dan terpancar daripada batu itu tempat-tempat di satu hari nanti orang Islam akan masuk dan menang. Di Rom, di Parsi. Jadi Nabi beritahu kepada sahabat, aku lihat sana Rom, sana Parsi, maknanya dalam keadaan susah menggali parit, Nabi dah beri khabar gembira Islam akan mengalahkan kuasa besar dunia di Rom dan di Parsi. Macam hari ini mengalahkan Amerika, Rusia dan juga China dan juga Eropah. Tapi bila mula perang, sahabat
orang Arab ni tak boleh tahan lama, dia nak perang selesai, kalah ke mati ke tak apa. Tapi kalau bertahan di parit sehari, 2 hari, 3 hari, itu yang mereka dugaan untuk mereka. Sehingga kan mereka nak pergi buang air pun susah sebab nak jaga parit, takut musuh masuk. Jadi adalah kata-kata yang mengatakan apa ni, hari itu kita nak tawan Rom dah Parsi, dia nak pergi bila air pun susah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yazunnuna billahi yazunnuna, mereka mula ada yang zon pada Allah Ta'ala, bersangka-sangka pada Allah, hilang confident dan sebagainya. Itu semua sebagai manusia dugaan. Tapi akhirnya Allah Ta'ala datangkan kemenangan, walaupun mereka tidak bertempur berdepan, tapi Allah datangkan tentera-tentera yang lain, ribut Taufan, yang menyebabkan mereka terpaksa mengaku mereka tidak dapat meneruskan misi mereka. Jadi mereka tidak dapat mencapai misi mereka untuk menawan Madinah. Mereka terpaksa patah balik ke Mekah. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang membantu tentera Islam dalam berhadapan dengan musuh-musuhnya. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil di sini adalah mengambil pandangan daripada luar, sangat-sangat terbuka. Kemudian musuh bersatu. Dalam peperangan Khandaq ni musuh bersatu. Itu juga yang berlaku di Taufan Aqsa ni, musuh bersatu 10 negara dalam berdepan dengan umat Islam di Palestin. Jadi persatuan musuh-musuh ni dah menjadi satu budaya ataupun sunnah alam. Dalam perang Khandaq ni Quraisy bersatu dengan Bani Ghatfan, bersatu dengan Yahudi Khaybar. Bani Ghatfan pula mempunyai banyak kabilah. Sebab itu dipanggil peperangan Ahzab. Peperangan banyak golongan-golongan yang bersatu. Jadi itu sunnah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji siapakah yang berjuang di jalannya. Kita mesti sentiasa yakin. Nabi dengan penuh yakin mengatakan Islam akan mengalahkan Rum dan Parsi. Itu nyata dalam peperangan Khandaq. Tapi bagi manusia biasa ada segelintir yang merasa tidak confident. Tapi akhirnya Allah telah buktikan dalam, bukan di zaman Nabi tapi di zaman Umar Al-Khattab. Tapi zaman Nabi pun sebenarnya tempias mengalahkan Rom telah berlaku dalam peperangan Tabuk, dan tempias mengalahkan Parsi juga telah berlaku dalam peperangan Zatu Salasil. Tentera cawangan daripada tentera Parsi kalah dalam perang Zatu Salasil, dan juga cawangan Rom kalah di Tabuk. Jadi bukan mustahil. Jadi mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.